Umat Islam perlu waspada, tolak ajaran sesat. Tiada kompromi terhadap pihak hina agama. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menunaikan bayaran zakat berjumlah 10 juta ringgit bagi tahun ini. Perkara itu dimaklumkan menerusi hantaran di Facebook rasmi Baginda hari ini. Dalam hantaran itu, Seri Paduka Baginda menyerahkan cek zakat kepada Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor, Nasri Muhammad Ali. Penyerahan cek berkenaan disaksikan Mufti Johor, Datuk Yahya Ahmad. Umat Islam perlu berwaspada dan menolak sebarang ajaran sesat seperti fahaman Khawarij, takfiri dan apa sahaja ajaran yang menyeleweng. Mufti Pahang Profesor Datuk Dr. Asmadi Muhammad Naim berkata, ajaran sesat itu juga tidak dibendung oleh mempengaruhi pemikiran serta tingkah laku dan membawa perpecahan dalam masyarakat. Jabatan Mufti dan Kerajaan Negeri Pahang menjunjung titah Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang mengingatkan umat Islam di negeri itu agar menghindari apa jua bentuk ajaran menyeleweng atau sesat dengan berperang dan pegang teguh kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Pihaknya akan sentiasa bekerjasama dengan semua pihak dan memantau sebarang bentuk ajaran atau fahaman mencurigakan agar dapat dibendung dan ditangani sebaik-baiknya. Umat Islam juga dinasihat merujuk ahli agama bertauliah sekiranya terdapat kekeliruan asas serta ajaran bercanggah dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menasihatkan umat Islam sentiasa berwaspada dengan pihak yang menggunakan agama untuk meraih sokongan masyarakat. Titah Baginda, ramai yang mengaku sebagai agamawan atau ilmuwan yang cuba mempengaruhi rakyat dengan menyampaikan pendapat dan hujah mengenai isu agama. Namun mereka sebenarnya mempunyai agenda peribadi tersembunyi. Seluruh umat Islam supaya sentiasa waspada dan bijak dalam menilai siapa yang sebenar ulama sejati dan siapa yang hanya menggunakan agama untuk kepentingan pribadi atau kumpulan tertentu. Agama bukan alat politik demi mencapai matlamat peribadi atau kepentingan tertentu. Penyandang kursi Al-Ghazali Istag UIC, Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar berkata tindakan memperalatkan agama perlu segera dibendung. Malah perbuatan golongan itu juga bertentangan dengan ajaran Islam. Golongan yang memperalatkan agama untuk kepentingan diri dan kumpulan tidak layak dimasukkan dalam kategori ulama yang benar ataupun ulama yang sejati. Ini kerana perbuatan mereka itu menunjukkan kecantikan ilmu masing-masing dan juga kemiskinan akhlak yang baik. Semacam ada kepura-puraan. Juga percakapan mereka dan tingkah laku mereka sebenarnya bertentangan dengan ajaran agama sendiri. Pendidikan agama yang berkesan dapat membendung kemunculan ulama palsu yang sentiasa mengambil kesempatan terhadap masyarakat. Terdapat golongan tertentu yang menggunakan agama demi meraih sokongan. Ya, menimbulkan isu-isu agama untuk meraih sokongan politik. Ini berlaku dan ini amat mengecewakan. Ya, kerana agama itu adalah suci dan tidak seharusnya menjadi alat kepada mana-mana pihak untuk menggunakannya demi kepentingan jalan politik mereka. Sementara itu, pakar syariah Nordiran Idris menjelaskan sesuatu ajaran yang menyeleweng akidah Ahli Sunnah wal Jamaah hendaklah dijauhi kerana ia boleh mengakibatkan kekufuran. Muslim tersebut. Kecelaruan fahaman dalam menafsirkan sesuatu hendaklah bersandarkan kepada nas dan ilmu yang jelas.
adalah menjadi suatu tanggungjawab seorang Muslim untuk mendapatkan ilmu ataupun mendapatkan penjelasan penerangan daripada guru atau rujukan yang menjauhi budaya takfiri, iaitu budaya yang mengkufurkan dengan sewenang-wenangnya ataupun budaya yang bersandarkan kepada kata-kata mulut ataupun fahaman yang tidak mendalam. Dan juga kita kena... Kerajaan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang membuat tindakan menghina agama Islam. Demikian tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Naim Mokhtar, merujuk satu perkongsian yang tular di media sosial menunjukkan logo kasut yang didakwa seakan-akan mirip kalimah Allah. Menurut beliau, JAKIM akan memanggil pihak berkaitan pada esok bagi mendapatkan penjelasan lanjut. Selain itu, mana-mana pihak yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan boleh menyalurkan ia kepada pihak berkuasa. Semua pihak diminta untuk bertenang dan memberikan ruang kepada JAKIM dan pihak berkuasa untuk melakukan siasatan terhadap dakwaan itu. 1,454 aduan diterima Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia berkaitan kandungan berunsur kaum, agama dan institusi raja 3R di media sosial setakat 31 Mac lalu. Statistik tertinggi direkodkan menerusi Facebook 731 kes, TikTok 705 kes, platform X 9 kes, YouTube 5 dan 4 kes di Instagram. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Nii Ching berkata, angka itu menunjukkan tren peningkatan membimbangkan. Katanya lagi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dengan kerjasama platform media sosial telah menurunkan 1,454 kandungan yang menyentuh isu berkenaan. Jadi sebagailah seorang pengguna internet, sebagailah seorang warga Malaysia, biarlah kita jangan terlalu senang terpengaruhi olehlah konten-konten ucapan-ucapan kebencian seperti itu. Dan saya percaya bahawa pihak polis juga akanlah menjalankan siasatan mereka untuklah pastikan bahawa isu-isu ini terkawal. Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT menerusi Op Selamat memantau 122 lokasi di seluruh negara yang direkodkan kerap berlaku kemalangan, terutamanya membabitkan kematian. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sabri, berkata pada Jumaat lalu, pihak konsesi Lebuh Raya merekodkan 2.12 juta kenderaan menggunakan Lebuh Raya Plus, manakala bagi Lebuh Raya Karak hampir 300,000 kenderaan. Lokasi kemalangan membabitkan 46 di Lebuh Raya dan 76 di Jalan Persekutuan. Beliau turut menasihati orang ramai supaya merancang terlebih dahulu pergerakan pulang ke kampung halaman terutama perjalanan jauh. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama lancar walaupun terdapat peningkatan jumlah kenderaan di beberapa kawasan. Setakat ini, beberapa lebuh raya yang menjadi tumpuan utama termasuk Rawang, Nilai, Gombak dan Genting Sempah lancar di kedua-dua arah. Laporannya bersama Dilaila Kadir. Baik, terima kasih Otto dan juga Farhatul di Angkasa Puri. Baiklah, saya kini sedang berada di LLM, Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dan untuk pengetahuan anda, kami akan kongsikan bersama dengan anda mengenai 4 lebuh raya utama yang menjadi pilihan untuk kami laporkan mengenai sama ada sesak atau tidak di laluan-laluan ini. Dan 4 lokasi menjadi pilihan untuk kali ini adalah termasuk di Rawang, di Nilai, di Gombak dan juga Genting Sempah. Baiklah, bersama-sama saya ketika ini adalah Ketua Pusat Pengurusan Trafik LLM, iaitu Engineer Hanif Alias. Baiklah Tuan, kongsikan bersama dengan kami mengenai laporan keadaan beberapa lebuh raya utama di negara ketika ini. Terima kasih Dilaila. Untuk makluman para pengguna semua, secara umumnya pada hari ini perjalanan pergerakan kenderaan untuk pulang ke kampung, keluar daripada ibu kota nampaknya terkawal dan lancar. Cuma di beberapa lokasi yang menjadi hotspot, antaranya di Plaza Tun Gombak,
Gombak dan juga di sekitar Kejadian Sepah, yang mana pada awal pagi tadi dilihat sedikit mengalami kesesakan, namun keadaan tersebut juga masih lagi terkawal. Selanjutnya, sebagaimana di Laila maklumkan tadi, kita akan tinjau di beberapa lokasi. Yang pertama di sekitar Nilai. Bagi arah Nilai menghala ke Seremban, arah ke selatan, didapati kepada ketika ini keadaan masih lagi terkawal. Sebenarnya sepanjang hari ini daripada pagi tadi pun tiada sebarang insiden yang berlaku di lokasi, dan nampaknya kita tinjau selanjutnya kita tinjau kepada di sekitar Rawang untuk perjalanan menghala ke utara. Sehingga kini tiada apa-apa insiden dan keadaan amatlah lancar. Dan selanjutnya pada lokasi hotspot yang saya maklumkan tadi, yang mana pada pagi tadi dilihat keadaan trafik sedikit sesak. Namun keadaan di Tol Plaza Gombak bermula dari petang tadi telah kembali lancar, dan keadaan trafik tersebut juga nampaknya kurang daripada apa yang kita jangkakan pada hari ini. Dan selanjutnya, dan yang terakhir di lokasi di sekitar antara Gombak ke Kejadian Sepah, seperti mana di Plaza Gombak, keadaan sama juga turut dikesan disebut, di mana keadaan trafik yang menghala ke pantai timur di lokasi tersebut adalah lancar. Dan kami di pihak LM pada hari ini menjangkakan bahawa peningkatan trafik akan berlaku mula pada malam ini. Ini bersempena dengan pihak para pengguna akan mengambil peluang pemberian tol percuma yang diberikan oleh pihak kerajaan bermula daripada tengah malam ini pada 12.01 pagi dan akan berakhir sebelum malam raya nanti. Itu Ridala. Baik, Cik Hanif, dan juga pihak LLM dan juga PLUS mempunyai inisiatif untuk memastikan bahawa kesesakan itu dapat dikawal khususnya pada malam ini. Dan mungkin boleh jelaskan mengenai laluan Smart Lane yang telah pun diperkenalkan, ada penambahbaikan sebanyak 18 lokasi. Boleh ulaskan kepada kami. Okey, berkenaan dengan pelaksanaan Smart Lane. Pelaksanaan Smart Lane ini telah dilaksanakan di 18 lokasi di Lebuh Raya Plus. Kita laksanakan di Lebuh Raya Plus kerana apa? Bukan bermakna kita tidak menaktirikan para pengguna ke Pantai Timur, tetapi terdapat beberapa kekangan yang mana pelaksanaan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak dan di Lebuh Raya LPT 1. Namun begitu, sejak daripada pelaksanaan Smart Lane pada Tahun Baru Cina yang lalu, kita telah mendapat banyak ulasan di media sosial dan juga daripada beberapa pihak yang lain, yang mana daripada pandangan-pandangan netizen itu sendiri, kita telah ambil kira dan berbincang dengan agensi kerajaan lain termasuk Institut Keselamatan Jalan Raya untuk melaksanakan penambahbaikan, dan penambahbaikan tersebut telah kita laksanakan bermula daripada hari Jumaat yang lalu. Antaranya penyediaan lampu indikasi pada sela jarak 1 km, yang mana lampu ini akan menyala sekiranya Smart Lane ini beroperasi. Jadi para pengguna tak perlu risau lagi. Apabila anda melihat lampu indikasi berwarna hijau ini menyala, maka tak ada isu untuk anda menggunakan Smart Lane yang terlibat. Di samping itu, kita pihak LM bersama pihak PLUS juga telah melakukan penambahbaikan dengan menambah papan tanda peringatan pada setiap sela 500 meter, dan yang terakhir adalah pelaksanaan papan tanda amaran 200 meter sebelum lokasi Smart Lane tersebut berakhir. Baik, terima kasih Cik Hanif atas perkongsian itu tadi. Baiklah, bagi anda yang ingin pulang ke kampung halaman, pastikan anda memeriksa kenderaan anda dahulu, dan untuk mendapatkan perkembangan trafik dari semasa ke semasa, anda bolehlah layari ke www.llm.gov.my ataupun di aplikasi X bagi LLM. Baiklah, itu saja yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda buat seketika ini. Kita kembali semula bersama dengan Otto dan juga Farhatul di Angkasa Puri. Silakan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan Rahmah Madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni? Pastinya ke program jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini. Jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani. Macam-macam ada. Rahmah itu berkat.
Padi Beras Nasional Berhad diminta segera mengumumkan harga siling bagi beras putih import BPI. Menurut Ketua Pasukan Petugas Pemantauan Kluster Makanan Majlis Tindakan Sara Hidup Negara, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal, harga BPI kini tidak menentu kerana mengikut jenama. Bila tak ada harga shilling, walaupun diumumkan beras import kurang diturunkan 2 atau 3 ringgit, tapi bagaimana rakyat nak refer? Bagaimana rakyat nak merujuk? Minta datang ke tempat. Kerana pelbagai brand ada, tapi berasnya lebih kurang sama. Harga daripada 36 sampai ke 65 ringgit. Beliau turut berharap senarai kesemua pengilang yang bakal mengeluar serta membekalkan beras putih tempatan dapat diumum sebelum Aidilfitri. Semalam kami siarkan laporan berkaitan penambahbaikan kemudahan di lebuhraya pesisiran Pantai Barat WCE bagi jajaran Perak. Ini termasuk aspek pencahayaan yang menjadi rungutan pengguna. Selain mengurangkan kesesakan, kewujudan jajaran WCE turut memberi manfaat kepada kira-kira 5,000 penduduk setempat. Ikuti siri kedua laporan khas wartawan Nur Ain Abu Bakar. Lebuhraya WCE merupakan laluan alternatif yang membantu mengelak kesesakan dari laluan sedia ada selain menjimatkan masa. Sebagai contoh, jajaran Seksyen 11 beruas Taiping Selatan kini hanya mengambil masa 20 minit berbanding 55 minit sebelum ini. Selepas kesemua jajaran WCE dibuka, berlaku peningkatan aliran trafik yang menggalakkan. Jika dibandingkan antara bulan Januari hingga ke Mac, berlaku peningkatan aliran trafik. Purata aliran trafik harian ataupun ADT antara 20 hingga ke 25%. Selepas Seksyen 11, jajaran beruas Taiping Selatan dibuka pada 12 Mac lalu. Sebab sebelum ni kita menggunakan jalan terung Taiping. So jalan yang agak hutan dan berbukit, banyak lubang lah jalan. So bila buka WCE ni banyak memudahkan pengguna-pengguna tempatan sini sebab jalan yang clear, elok dan lebih cepatlah untuk sampai ke kawasan-kawasan utara. Sangat berpuas hati, dan kalau kita lihat sekarang ni memang kalau kata perayaan ke apa ke, bila adanya lebuhraya WCE ni memang jalan lebih baik daripada sebelum ni lah. Daripada jalan dalam kan. Maksudnya dari segi apa tu, laluan dia, kemudahan dia kat sini memang sangat-sangat selesa lah. Oh, jauh beza. Dia kalau ikutkan yang lebuhraya yang biasanya tu, kereta banyak kan. Kalau ikut sini lebih mudah kalau macam balik kampung raya elak daripada kesakan lalu lintas. Ikut lebuhraya WCE. Selain itu, persimpangan lebuhraya WCE yang sangat hampir dengan pekan kecil serta penyambungan jajaran bersama Jalan Persekutuan FR5 membantu merancangkan aktiviti perniagaan industri kecil sederhana IKS sekaligus dapat mempertingkatkan ekonomi penduduk setempat. Manfaat dia tu seperti saya lah. Macam saya selepas pencen bersara, jadi saya join WCE untuk dia memberi peluang pekerjaan bagi penduduk setempat. Alhamdulillah ramailah yang keluar daripada highway tu masuk sini sebab sini macam arena dah kan. Ramailah yang masuk sini. Okeylah, pendapatan kat sini pun dah okeylah sekarang. Tak macam dulu kan slow je. Sekarang dah ada orang keluar dari WCE tu masuk sini terus. Bagi yang ingin memulakan perjalanan, utamakan keselamatan diri dengan mengamalkan tabiat pemanduan berhemah. Laporan Nur Ain Abu Bakar, RTM. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia menjangka ribut petir dan hujan berlaku di beberapa tempat pada pagi Aidilfitri ini. Met Malaysia dalam kenyataan berkata ribut petir dan hujan dijangka berlaku di Johor, Kelantan dan Terengganu. Situasi sama dijangka akan turut melanda Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu serta Kapit di Sarawak dan Sandakan di Sabah. Met Malaysia turut menjangka ribut petir dan hujan di beberapa tempat di Pahang, Johor dan Sandakan, Sabah. Ribut petir dan hujan dijangka di beberapa tempat di Selangor, Kuala Lumpur, Johor, Kelantan, Terengganu dan Pahang.